Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. SPRM dapati Muhammad Nazlan, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu, yang telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 210 juta denda kepada Najib Razak. Akhirnya SPRM mendapati Muhammad Nazlan telah melanggar kod etika hakim, kata Menteri Undang-Undang sekarang ini, iaitu Azalina Osman. Berita penuh Shah Alam. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali didapati telah melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan ketika mengetuai kes SRC International Sdn Bhd yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu telah disahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said, berdasarkan hasil daripada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Muhammad Nazlan. Memetik berita portal FMT, Azalina mengesahkan bahawa Muhammad Nazlan telah pun melanggar kod dan mempunyai konflik kepentingan menerusi surat yang bertarikh 20 Mac kepada Peguam Bela Shafi Co. Azalina berkata, ia berdasarkan daripada salinan laporan penemuan daripada SPRM yang bertarikh 20 Februari yang telah dipanjangkan oleh agensi itu kepadanya. Azalina dilaporkan menjawab soalan daripada Peguam Bela Najib bertarikh 15 Mac yang lalu yang bertanya sama ada SPRM telah menulis kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk mengesyorkan supaya prosiding tata tertib dimulakan terhadap Muhammad Nazlan berhubung pengendaliannya dalam kes SRC International Sdn Bhd. Dalam surat itu, firma guaman berkenaan bertanya sama ada SPRM pada dasarnya membuat kesimpulan bahawa Muhammad Nazlan telah melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Dalam surat balas kepada firma guaman itu, Azalina berkata beliau boleh mengesahkan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan telah dijawab secara afirmatif. Sebelum ini, surat yang didakwa daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Tengku Maimun tersebar di media sosial beberapa hari selepas Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu untuk menyemak sabitan dan hukumannya. Surat yang bertarikh 20 Februari itu menyatakan siasatan daripada SPRM telah mendapati terdapat isu salah laku oleh Muhammad Nazlan yang perlu dipertimbangkan oleh Ketua Hakim Negara. Pada 24 Februari lalu, media telah melaporkan panel 7 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Tengku Maimun berkata SPRM tidak mengikut protokol ketika menjalankan siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Dalam penghakimannya, Tengku Maimun berkata agensi penyiasat seperti SPRM mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Atasan. Pada Julai 2020, Muhammad Nazlan pada ketika itu yang merupakan adalah Hakim Mahkamah Tinggi telah mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram, dana SRC International dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun serta didenda 210 juta ringgit Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Zuraida Kamarudin kali ini panas hatinya.
Marah betul dia. Marah betul dia. Dan rupanya budak itu hanya tipu kah? Tipu kah? Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad kena cakap benar, jangan cuba untuk menipu. Sekarang Zuraida Kamarudin dah marah nih. Zuraida Kamarudin kata, budak ini baik jaga mulut. Zuraida nafi ingin sertai bersatu semula. Bekas ahli Parlimen Ampang, Zuraida Kamarudin menafikan dia ingin kembali menyertai semula bersatu selepas pilihan raya umum ke-15. Kata Zuraida Kamarudin, ini tidak benar. Saya cuma sebut saya akan sokong Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri akan datang. Saya sokong parti berbilang kaum. Budak ini baik jaga mulutnya, katanya kepada Malaysia Kini melalui message teks. Zuraida berkata demikian kerana dia mengulas satu laporan daripada FMT yang memetik Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai berkata, Bersatu telah menolak permohonan Zuraida untuk menyertai semula parti itu selepas PRU15. Wow. Macam mana Zuraida tak marah kalau Wan Faisal buat cerita? Macam mana Zuraida? Sudahlah, Zuraida kalah. Jangan lagi dipermain-mainkan perasaan dia. Cukup-cukuplah, kesian kepada Zuraida. Sudah dia kalah. Kalau dimain-main lagi dengan pembohongan yang tak benar, siapa tak marah? Sampai Zuraida marah kepada Wan Faisal. Ini menurut ahli Parlimen Macang itu kerana Zuraida sebelum ini enggan melepaskan jawatan menteri yang diisi atas Kota Bersatu selepas keluar parti. Tambah Wan Faisal, keputusan menolak permohonan Zuraida itu dibuat secara sebulat suara. Sejak bila Zuraida nak memohon balik masuk? Zuraida kata dia tak mau masuk PN Bersatu. Yang dia kata dia sokong PN saja. Mengulas lanjut, Zuraida berkata dia akan menghubungi Wan Faisal untuk menjelaskan perkara itu. Habislah Wan Faisal hari ini kena sound dengan Zuraida. Zuraida menyertai Bersatu selepas dipecat daripada PKR susulan langkah Sheraton pada tahun 2020. Selepas meninggalkan Bersatu, dia menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM yang baru ditubuhkan. Tetapi tidak lama kemudian turut dipecat semula berikutan perebutan kuasa dengan presidennya Larry Seng. Zuraida kini adalah timbalan Presiden Muafakat Nasional, sebuah NGO yang diasaskan oleh bekas pemimpin UMNO Anwar Musa. Bekas menteri itu bukan sahaja gagal mempertahankan kerusi Parlimen Ampang yang telah pun disandangnya selama 3 panggal pada PRU15, tapi juga kehilangan wang pertaruhannya. Sikit sangat yang sokong dengan dia. Agaknya mereka dah marah dengan tindakan Zuraida Kamarudin, terutamanya apabila dia melompat keluar lah, masuk lagi, sampai ada orang yang gelar dia Queen of Frog. Bulan lalu katanya dia menyokong Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri akan datang di 6 negeri. Jadi rupanya Wan Faisal salah faham. Nah, sekarang Zuraida tak puas hati. Lebih baik budak tu jaga mulut, dia kata. Budak ni baik jaga mulut. Hoyo, padan muka. Kita jumpa lagi. Bye-bye.